Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Fahmi bin Abdul Salim, Wakil Badan Wakil Pelajar MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen. Jadi hari ini memandangkan kita berada di hujung-hujung tahun, maka bermulalah musim peperiksaan. Jadi hari ini kami daripada Badan Wakil Pelajar akan mengkongsikan beberapa tips untuk menghadapi peperiksaan. Jadi mari kita mulai. Baiklah, tips yang pertama untuk menghadapi peperiksaan ialah bangun awal. Jadi apa kita perlu buat supaya kita bangun awal pada hari kita peperiksaan? Yang pertama, setkan alarm kita sekurang-kurangnya 30 menit sebelum peperiksaan bermula. Yang kedua, jangan tidur lewat. Kalaulah kita mau membuat persediaan sekalipun, tolong ingatkan diri kita supaya tidak tidur lewat. Yang ketiga, kita minta tolong dengan ibu bapa kita untuk bangunkan kita pada keesokan harinya. Karena apa? Kalaulah kita terlajak tidur, kita tidak dapat menjawab peperiksaan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak tidur buruk padanya. Yang kedua, sediakan semua barang yang kita perlukan untuk menjawab peperiksaan tersebut. Contohnya seperti kertas kajang, alat tulis, protektor, dan sebagainya. Supaya kalaulah semasa kita menjawab peperiksaan tersebut, kalau kita memerlukan barang tersebut, kita tidaklah tercari-cari dan ia akan membuang masa menjawab soalan. Ketiga, pastikan kita mempunyai rangkaian yang kuat untuk menjawab peperiksaan. Dan sekiranya kalaulah kita tidak mempunyai ataupun mempunyai masalah dalam rangkaian, tolong hubungi guru masing-masing supaya dalam peperiksaan nanti tidaklah menyusahkan kita. Contohlah, kita sudah siap semua soalan, tiba-tiba tidak tersubmit kau. Jadi hubungilah guru Anda ya. Terusnya, pastikan kita baca semua soalan dari atas sampai bawah. Jadi kita tidak tertinggal walaupun satu maklumat dalam soalan tersebut. Jadi kita boleh elakkanlah daripada melakukan kesilapan-kesilapan mudah ataupun lebih dikenali sebagai careless mistake. Kelima, pastikan semasa kita menjawab peperiksaan, kita semak semula jawaban kita. Kalau kita sudah habis menjawab soalan, dari soalan 1 sampailah soalan terakhir, pastikan kita semak semula jawaban. Kerana apa? Kita ni menjawab menggunakan teknologi, menggunakan peranti. Jadi berkemungkinan kesilapan itu mungkin berlaku. Kita tekan A, tiba-tiba tertekan B. Nah, jadi semak semula jawaban Anda. Pastikan Anda memindahkan jawaban ke dalam tempat yang betul. Keenam, jangan ambil masa terlalu lama pada satu soalan. Contohnya macam soalan maths. Kalau kita keliru pada satu soalan tu, kita jawab lebih daripada 5 minit untuk soalan tersebut, terus tinggalkan soalan tersebut dan jawab soalan-soalan yang lain, supaya kita tidak membuang masa terlalu banyak di dalam satu soalan saja. Jadi pastikan Anda menggunakan masa Anda dengan cermat. Seterusnya, penggunaan formula. Jadi macam semua subjek macam ada formula. BM pun ada formula, chemistry pun ada formula, fizik pun ada formula, maths pun ada formula. Jadi pastikan kita tahu penggunaan formula itu tepat di bahagian yang mana. Sebab kebanyakan pelajar akan melakukan kesilapan dalam penggunaan formula. Jadi pastikan kita tahu penggunaan formula itu di mana. Tips yang terakhir, pastikan diri Anda tenang semasa peperiksaan dan tidak panik. Kerana apa? Kalau kita panik, kita mungkin melakukan banyak kesilapan dalam menjawab peperiksaan. Contohnya tersilap kira, tersilap baca, tersilap lihat, semualah tersilap. Jadi pastikan semasa Anda menjawab peperiksaan, jawab dengan tenang. Kebanyakan pelajar akan melakukan kesalahan dalam pengiraan. Kerana apa? Kalkulator. Jadi pastikan sewaktu Anda menjawab soalan yang melibatkan pengiraan, Anda lihat kalkulator Anda dengan betul-betul. Jadi Anda tidak tertambah nombor, terkurang nombor, tertambah simbol, terkurang simbol. Kerana apa? Aspek-aspek yang sebegini mampu mengubah jawapan kita kepada jawapan yang lain. Jadi hati-hati dengan kalkulator Anda. Jadi saya kongsikan juga beberapa tips untuk belajar. Jadi subjek-subjek seperti maths, maths, kita tidak perlu membaca buku teks. Sebaliknya, kita hanya memerlukan untuk menjawab beberapa soalan untuk meningkatkan kefahaman.
Yang kedua, soalan-soalan yang melibatkan fakta, contohnya seperti sejarah, biologi. Pastikan kita paham dan hafal poin-poin yang penting yang mungkin masuk dalam peperiksaan. Dan seterusnya, hafal konsep. Contoh subjek seperti pendidikan agama Islam, geografi, RBT. Pastikan kita hafal konsep dan hafal fakta-fakta penting. Dan yang terakhir, subjek-subjek bahasa, contohnya seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Pastikan kita mempelajari kosa-kosa kata yang lebih banyak. Dan seterusnya, elakkan melakukan kesalahan tata bahasa dalam peperiksaan. Sekian saja yang saya mampu kongsikan untuk hari ini. Saya berharap agar pelajar-pelajar dapat memanfaatkan tips yang saya berikan untuk membantu dalam peperiksaan yang akan datang. Dan yang paling penting, mintalah doa dan restu daripada ibu bapa kita dan guru-guru kita untuk menghadapi peperiksaan. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Fahmi bin Abdul Salim, Exco Akademik Badan Wakil Pelajar MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. Do your best for your success. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mengucapkan semoga berjaya kepada rakan saya di tingkatan 4 dan juga junior saya di tingkatan 1 hingga tingkatan 3. InsyaAllah kita boleh berjaya. Good luck semua. Good luck exam and all the best. For everyone, good luck and do your best in exam, okay? Don't give up. Good luck. Good luck and all the best. Hi, all the best exam. Kalau mau berjaya dalam hidup ni, mestilah jadi buta dan peka. Buta dengan halangan di hadapan dan peka dengan kata-kata negatif dan cacian. Good luck, all the best dan Assalamualaikum. Good luck exam. Good luck. Boleh tuh. Good luck final exam, jangan stress and always do your best. Be the best because I believe that we are all the best. Good luck exam. Fighting. Good luck semua, fighting. Good luck exam guys. So terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Jadi saya ingin mengucapkan good luck kepada semua yang menduduki exam. Dan video ini hanyalah sekadar pandangan daripada speaker tersebut. Sekiranya kamu mempunyai tips-tips belajar ataupun tips-tips exam yang boleh dikongsikan kepada semua orang, boleh letakkan tips-tips anda di ruangan komen di bawah. Itu saja. Terima kasih.